Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir wa tammim bi khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya kasih Tuan Imam dan semua pegawai masjid, pengerusi serta semua ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dilapangkan masa dan dikurniakan dengan nikmat istiqamah. Sebelum daripada ini, kita telah membaca hadis yang pertama, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmihi fima amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah wa rawahu at-Tirmizi. Iaitu hadis yang berkenaan peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar. Rasul kata tidak berganjak kaki seseorang hamba pada hari kiamat, yakni ketika mana dihimpunkan di padang mahsyar, sehinggalah ditanya berkenaan dengan umurnya, bagaimana umur itu digunakan. Ini telah kita sebut pada bulan sudah. Makna dia orang yang panjang umur, maka panjang sikit hisabnya di hari akhirat. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, sebaik-baik manusia ialah yang dipanjangkan umur dan baik amalannya. Manakala seburuk-buruk manusia yang dipanjangkan umur dan buruk amalannya. Jadi kita boleh ceklah umur kita ni. Maka orang yang panjang umur, maka panjanglah hisabnya di hari akhirat. Tambah lagi yang lara, yang lalai, yang buat banyak masalah atas muka bumi ni, panjang lagi lah. Sedangkan kita duduk dalam masjid ni, ada dah kipas, tapi rasa panas ada kadang-kadang. Duduk dalam masjid, kipas ada, aircon ada, kadang-kadang tak tahan, sejam pun kita tak tahan. Di padang mahsyar, panas dia seolah-olah matahari duduk sejekar. Dan kita akan duduk di padang mahsyar ratusan ribu tahun. Bukan 1000 tahun, ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun ni sebelum daripada dihisap. Lepas daripada dihisap, kena pula umur kita ni panjang, makan puluh ribu tahun pula. Allah Ta'ala akan tanya satu-satu. Masa kita hidup atas muka bumi, macam mana umur yang kita gunakan ini. Ini pertama. Yang kedua, an ilmi fima amila bihi, dengan ilmu yang Tuhan beri, Allah Ta'ala katanya bagaimana ilmu itu diamalkan. Apakah ilmu itu diamalkan dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk. Macam orang merokok bank. Orang yang merokok bank, dia ada ilmu ke tak? Ada ilmu. Dia tahu bagaimana nak rokok bank. Mana ilmu lah tu. Masa mana, pukul berapa. Ni hak perokok yang kasar. Perokok yang halus dia ambil,
5 sen melalui akaun. Mana orang cerdik juga, ada ilmu juga. Maka setiap ilmu yang Tuhan beri pada kita, sama ada ilmu akhirat ataupun Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu dunia, maka Allah Ta'ala katanya bagaimana ilmu itu dimanfaatkan. Nak tunjuk kepada kita bijak pandai kita hari ni, rupanya Tuhan beri. Bukan kes kita ni belajar sekolah semata-mata, cikgu kita ajar, ustaz kita ajar. Bukan. Pasal tu Allah Ta'ala sebut Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Min 'allamana huwa Allah. Tuhan yang ajar kita ni, tuan-tuan. Tujuan dia Allah Ta'ala nak muliakan kita. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita tak tahu, jadi tahu. Siapa ajar? Allah Ta'ala yang ajar. Maka ilmu itu tadi Allah Ta'ala akan hisap di hari akhirat. Sama ada ilmu tu kita gunakan untuk manfaat kita, manfaat orang ramai, ataupun ilmu itu kita gunakan untuk mudarat orang. Ini Allah Ta'ala akan tanya belaka di hari akhirat. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Yang ketiga akan ditanya berkaitan dengan harta yang ada pada kita. Lagu mana harta itu didapati? Macam mana mu ni jadi kaya? Macam mana mu ni jadi senang? Macam mana mu ni dapat pitih, dapat emas, dapat perak ni kok mana ni? Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat. Kerana itulah orang yang banyak duit, banyak harta, maka panjang hisapnya di hari akhirat. Supaya kita pergi bank juga, nak waktu bit biti banyak, panjanglah sikit. Nak waktu bit biti ratus-ratus ribu, dia tak boleh nak tubik kat mesin. Kalau kita RM50 kat mesin boleh tubik dah, lepas tu keluar. Tapi nak tubik ratus-ratus ribu ni tak boleh kok mesin. Lepas waktu keluar, kerana bank pula tanya, dah pitih ni nak buat apa? Kita berjawab nak bayar tanah. Ya tak tu? Panjang. Kira-kira dia panjang, soal jawab dia panjang. Itu atas dunia. Di hari akhirat akan tanya lagi, daripada mana diusahakan, lagu mana mu dapat pitih ni? Allah Ta'ala akan tanya. Cara halal ke, cara haram ke, cara nawak ke? Ini Allah Ta'ala akan tanya belaka di hari akhirat. Ke macam mana Cik Mat? Perasan dah tu sahabat lama di Maidang tu. Alhamdulillah. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi nak cerita kepada kita, pitih ni Allah Ta'ala akan tanya. Jadi pasal tu orang yang miskin, Allah Ta'ala tak tanya panjang berkaitan dengan duit dia, pasal dia ada pitih. Dia orang miskin, mudah. Tapi kalaulah orang tu kaya, banyak duit, walaupun panjang hisapnya, bila dia lepas daripada hisapnya dan banyak pula dengan duit dia tadi, dia gunakan untuk infak, tentu kedudukannya lebih istimewa daripada orang miskin pula. Cuma nak lepas dulu. Jadi orang putih kata every single cent, setiap seseng pitih yang kita ada ni Allah Ta'ala akan kira di hari akhirat, imma min halal atau min illa min haram. Sama ada dia mari daripada cara halal, cara haram. Kalau mari daripada cara haram, wa'iyyazubillah, man min lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Yang kita guna duit itu untuk makan minum, jadi makan kita, jadi darah daging kita, kita besar diri kita, kita gemuk diri kita dengan duit haram. Anak bini kita bukan sekadar doa, tak termasuk dalam doa yang mustajab. Bahkan Nabi kata orang tu akan dibakar, dicokeh balik daging-daging yang tumbuh daripada duit yang haram. Wa'iyyazubillah. Ma min lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Apa jua daging yang tumbuh daripada duit yang haram, maka neraka itu lebih baik bagi. Asal tu dalam perkara dunia, pitih, harta ini kena jaga betul-betul.
ataupun dalam masalah tanah. Dalam masalah tanah, orang ambil sejekal saja tanah orang, dia nak peluah kawasan dia, rumah dia, ambil sejekal tanah orang, maka jekal tanah orang itu Allah Ta'ala kumbang dalam neraka. Ni kena sama ada tuang dia sedar, tuang dia tak sedar, kita ukur tanah, ambil tanah orang sejekal, dalam keadaan tuang dia tak redha, neraka tempat kita. Ini kadang-kadang orang kita ni, dia ingat ke tuang dia tak tahu, dia pun ambil tanah. Bukan tanah dia, tanah orang ambil sejekal, tuang dia tak halal, neraka tempat kita. Ini kena jaga kan. Sama kita ni duduk gontok nasi rumah rapak-rapak, kalau kena tanah orang, minta halal, minta izin, kena minta izin. Kalau tuang dia tak redha, semayang Allah Ta'ala tak terima. Jadi tu imam dah, tapi rumah kita dalam tanah orang, doa kita tak termasuk dalam doa mustajab. Ini bukan kata ketua imam ni, contoh saja. Makna kalau kita hak bukan tu imam, jenuh lagi lah. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena jaga dalam bab harta orang ni. Wa fima anfaqah, dan bagaimana harta itu dibelanjakan. Pasal harta ni kita duk berasa pitih kita dah rupanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Rupa pitih tu mari, reta tu mari dengan izin Allah. Maka bagaimana hak kita belanja pun Allah Ta'ala kena ikut tuan. Pasal tu tuan kata ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Pitih kita, boleh tak kita nak guna untuk judi? Haji, boleh tak Haji? Orang kata sport toto tawaran dia besar lah ni, boleh tak Haji? Pitih kita kan? Tak boleh. Dia ada kurniaan daripada Allah. Pitih kita nak guna untuk rasuah, dapat projek ni, dapat projek tu, boleh ke tak? Tak boleh. Ar-rashi wa murtashi wa man bainahuma finnar. Orang beri rasuah, orang terima rasuah, orang tukang laga, di antara penerima dan pemberi, tiga-tiga ni dalam neraka belaka. Ini kena ingat. Walaupun orang tengah tu dia dapat 3%, macam sidik sigaraga, tu dia dapat berapa persen? 2%. Kira rasuah, maka tempat dia dalam neraka. Walaupun 2%, 3%, tak padang 2-3%, dalam neraka. Ini rasuah. Kena jaga benda yang seumpama ni. Merapok harta orang tak boleh, harta negara tak boleh. Sama ada orang tahu tak tahu, Tuhan tetap tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir wallahu basirun bima ta'malu. Kita berasa orang tak tahu, bila orang tak tahu, kita ingat terlepas. Boleh jadi terlepas dengan hukuman dunia, tapi terlepas dak hukuman akhirat dak. Apatah lagi yang melibatkan duit negara, duit rakyat, nak minta halal daripada rakyat keseluruhannya di padang mahsyar. Allahu akbar. Tuan-tuan, nak cari seorang, kita nak cari seorang, kita ambil harta dia, nak cari dia ni padang mahsyar. Macam kita tahu tohuk pitis posen dalam laut Cina Selatan. Kita naik perahu, naik bot, tohuk pitis poseng dalam laut Cina Selatan, nak cari semula. Agak-agak berapa lama je jumpa pula? MS 370 kapal ni tak jumpa. Walha bapak kapal terbang tak jumpa. Nak cari pitis poseng dalam lautan, agak-agak berapa lama jumpa. Maka begitulah sukarnya kita nak cari makhluk ataupun manusia di padang mahsyar. Tiba-tiba kita nak minta halal daripada orang. Jadi kalau begitu susahnya, maka jangan merapok, jangan mencuri, jangan ambil harta orang. Pasal nak minta halal dengan dia di padang mahsyar susah. Macam nak cari pitis poseng dalam lautan Cina Selatan. Ini susah. Baik. Jadi belagu mana harta kita dibelanjakan, Allah Ta'ala akan ambil tahu di padang mahsyar. Kalau lepas, kalau tak lepas. Ini kena ingat.
Atas dunia lepas belaka. Kita beli arak, kita rasa lepas. Beli arak ni kan haram, kita guna piti kita beli haram. Jadi kadang-kadang orang yang semayang pun kita tak faham juga. Macam orang semayang, ramai juga orang yang semayang ni tak lari daripada spot toto. Dia kata ustaz, semayang. Ramai hok semayang main spot toto. Main spot toto, dia semayang. Dia ingat ada satu surah mayang so. Oleh kerana dia ni mari lewat, jadi dia semayanglah 2 orang. Dia semayang, bukan tak semayang, berhenti semayang so. Bila dia rokok, spot toto jatuh daripada kocek. Jatuh daripada kocek. Tu masa dia rokok. Bila sujud, naik pada sujud, tak ada dah spot toto tu atas latar, masuk dalam kocek semula. Nak ceritanya semayang. Pasal apa semayang tadi tak boleh cegah daripada fahsyat dan munkar? Kerana sembahyangnya mengikut hawa nafsu. Yang dimaksudkan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Memang orang semayang dia dapat pelihara diri pada perkara munkar dan perkara fahsyat. Tapi orang ni tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak semayang. Ini Allah Ta'ala sebut, ma salakakum fi saqar. Bila malaikat tengok ramai orang masuk neraka sakar, sedang ke atas muka bumi, atas dunia nampak pergi surga pergi sejik. Jadi malaikat tanya, ma salakakum fi saqar, apa yang telah menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Lalu mereka mengatakan, qalu lam nakunna minal musallin, rupanya kami orang atas dunia dulu bukan orang yang semayang. Walahan nampak pergi surga, nampak pergi sejik, tapi rupa tak semayang. Dah lama ni tunggang-tunggik apa? Dah, dia tak semayang rupanya. Kerana semayang, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi ada benda yang tak betul dalam semayang dia, menyebabkan semayang tadi tak dapat tolong dia cegah daripada fahsyat dan munkar. Berapa ramai hak mari semayang, lepas daripada semayang hidup cari selipar orang? Ada ke tak? Dia cari selipar orang, hak mana selipar mahal sikit, hak mana kasut mahal sikit. Dia mari semayang, tapi semayangnya tak menjadikan dia seorang yang soleh. Kat mana rosak pada semayang? Niat tak betul dalam semayang. Jadi kerana itulah, apa saja yang berkaitan dengan harta benda, hak kita belanja, Allah Ta'ala ketanya di hari akhirat. Dan yang keempat yang kita sebut pada bulan yang sudah, anjismihi. Ni tubuh badan yang sihat yang Tuhan beri. Bukan tubuh badan yang sihat kerana minum Milo dak. Memang gagah katang. Dulu kan main gagah, boleh pikul balok kita ni. Boleh pikul balok, gagahnya kita hari ni dak apa gerak dah. Maka setiap kekuatan yang Allah Ta'ala pernah beri kepada tubuh badan kita ni, Allah Ta'ala katanya di hari akhirat. Masya Allah. Dulu gagah kita kateh basikal, berlari. Lain ni dak gerak dah. Nak mari surga pun dak gerak dah. Kadang-kadang tolak dari rumah tu tepi surga je, pergi sejik je. Tolak daripada surga, daripada orang komat, sampai surga orang baik, orang beri salam. Lambatnya kita ni. Pasal apa? Pasal tak ada tenaga kita ni. Banyak di kalangan kita bila nak mari surga, bila nak mari sejik, tanya, bila nak mari sejik, bila nak mari surga? Ramai orang jawab, tunggu peceng. Dia ingat surga sejik ni tempat orang peceng. Ke gua Ustaz? Peceng baru mari surga, baru mari sejik. Pasal tu kita tengok, pergilah surga sejik mana, sama ada sejik orang besar, sejik orang kecil. Ramai hok surga sejik orang peceng. Orang peceng baru mari surga. Orang peceng baru mari masjid. Ini pasal dia ingat tempat tu tempat orang peceng dok. Ini setiap kekuatan tubuh badan kita yang Allah Ta'ala pernah beri, masa umur 20 tahun, umur belasan tahun, umur 30 tahun, umur 40 tahun, hak kita gagah,
maka Allah Ta'ala akan tanya lagu mana umur itu digunakan. Kalau 4 soalan ni kita tak boleh jawab di padang mahsyar, lambat lagi lah kita ni boleh jalan. Kalau tak boleh jawab, lambat kita ni ya. Lambat duduk di padang mahsyar dalam keadaan panah sehingga keluar peluh ni 7 hasta peluh kita ya. Dengan berbagai-bagai rasa, berbagai-bagai bau, mengikut kejahatan dan maksiat yang kita lakukan di atas muka bumi. Wa'iyazbillah. Jadi ini disebut di dalam hadis yang pertama yang telah kita baca. Maka rasa sulit sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan itu mesti dijawab, dan jawapan itu mesti baik dan benar. Nak jawab sesa ni, pengarang kita kata bukan mudah, tapi wajib jawab. Salah betul ke wajib jawab. Bila tak boleh jawab, maka akan dipukul, akan diazab. Wajib jawab. Sama dengan soalan dalam barzakh kita ni, tuan. Kita pasti akan berkata benar ketika itu. Nak bohong tak boleh, nak cakap nipu hari itu tak boleh. Atas dunia ni boleh dekor. Maka kita ni orang pandai dekor, pandai pelawak. Maka di hari akhirat tak boleh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bila mulut nak tipu, Allah Ta'ala sifat. Allah Ta'ala sifat. Mulut nak tipu, Allah Ta'ala sifat. Kalau pakai emas boleh tahan lagi, sifat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Begitu nakhtimu ala afwahihim, Allah Ta'ala akan tutup sifat mulut. Wa tukallimuna aydihim, tangan ni cakap. Wa arjulihim, tangan kaki dia bercakap, cerita benda hak dia buat sepanjang hidup atas muka bumi. Kaki kata dah, ya Allah, ya Tuhanku, kaki ni dulu pernah pergi disko ni, pergi disko royak pergi disko. Kaki ni pernah dah kata tangan ni beroyak, ya Allah betul tangan ni aku tangannya, dan aku pernah mencuri tangan ni, ya Allah aku pernah pukul orang. Ini tangan mengaku. Mulut kata dak. Allah Ta'ala sifat, tangan bercakap, kaki bercakap. Bahkan dalam ayat yang lain, juluduhum, kulit yang melekat ini juga akan jadi saksi di hadapan Allah. Kulit boleh cakap. Dia cerita habis hak kita buat. Sama juga ni tuan-tuan muslimin muslimat, kita mari surau, kita mari masjid, duduk kuliah, mari semayang. Kaki kita cakap dari hari akhirat, kaki ni akan jadi saksi. Nabi kata man ikhtabarat qadamahu fi sabilillah la tamussuhum manna. Ni kaki akan jadi saksi. Kaki kata, kaki ni aku pernah mari ke surau ataupun aku pernah mari masjid Gong pada tarikh begiang-begiang, dan berdebu ni, busuk kaki ni berdebu ni kerana mari masjid Gong ni, kerana kuliah maghrib, kerana beriktikaf, kerana salat. Maka Nabi kata, kalau dua kaki itu berdebu kerana Allah, kerana fi sabilillah la tamussuhum manna, dua kaki itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Bahkan Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Mukashafatul Khulud, Al-Muqarrib ila Alamil Ghuyub. Ini tuan-tuan, bulu mata ni, bulu mata ni, ada setengah kita bulu mata dia cabut kerana menangis. Tercabut bulu mata dia kerana sebab menangis banyak, takutkan Allah. Bulu mata yang tercabut kerana takutkan Allah akan jadi saksi juga ketika mana di padang mahsyar. Masya Allah. Ini nak tunjuk kepada kita, ni kita dah, kita nangis kes bini lari dah, ataupun kes tok lelaki nikah lain dah. Orang yang menangis sehingga tercabut bulu mata dia, bulu mata tu akan jadi saksi di hari akhirat. Bahkan air mata yang keluar ini, ainun bakat min khasyatillah, air mata
mata yang keluar kerana takutkan Allah, maka ulama-ulama tasawuf kata air mata tu jangan disapu. Ambil tisu, jangan. Kita duduk sorang ketika itu dalam rumah beribadat pada Allah. Di dini hari orang lain tidur menangis, kita ingat pada dosa ni. Maka para ulama tasawuf kata jangan diambil tisu lah, ambil air mata tu sapu pada seluruh muka dan tangan. Air mata tadi keluar tadi, sapu muka kita ni dan tangan kita. Kerana apa? Mana-mana air mata yang disapu pada jasad tidak akan disentuh oleh api neraka, dengan syarat air mata tadi bakat min khasyatillah, yang dia keluar kerana sebab takutkan Allah. Kalau kerana tumbuk lada dah ayah atau ambil tisu okey, tumbuk lada kan, pedih masuk dalam mata, keluar air mata, ni sapu, ambil tisu lah. Tapi ketika mana kita ingat dosa, ingat kebesaran Allah, ingat keagungan Allah, keluar air mata, ni sapu pada muka, sapu pada muka. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada seorang ulama tasawuf, dia semayang fil mihrab, dia tok guru besar. Bila dia semayang musim sejuk ni tuan-tuan, anak murid tunggu waktu masuk, tapi tok guru dak turun semayang. Subuh lama dah, tok guru dak turun lagi semayang ni. Kan tok guru pondok tu kan, dia tu anak murid tunggu mana tok guru dak turun. Dia ulama besar, dia bertubuh subuh ni tak turun lagi. Maka anak murid masuk ke dalam mihrab, naik atas. Kalau kita loteng kan, kalau dulu-dulu tok guru duduk atas loteng, dia munajat atas loteng, tahajud atas loteng tu. Kalau sejik-sejik lama, maka dia tengok rupa-rupanya tok guru dia tak boleh nak akak kepala, air mata terlalu banyak sehingga beku, terlekat muka tok guru dengan lantai. Ini tuan-tuan, kita nak cari menangis ingat dosa, tak keluar air mata kita pasal apa tuan-tuan? Ingat dosa banyak sangat, tapi bila cakap dengan dosa tak keluar air mata kita. Pasal apa? Pasal air mata tak mari daripada mata, air mata mari daripada hati. Kalau hati itu dah kerah, ingat dosa pun tak akan menangis. Menunjukkan hati kita ketika dalam keadaan sakit, ingat dosa tak rasa apa. Bahkan kadang-kadang kita ingat dosa pun kita rasa gelak ketawa, berasa gembira. Maka Nabi SAW sebut man adnaba damban wa huwa yadhak fa inna Allah yudkhilun nar wa huwa yabki. Orang yang melakukan dosa, dalam keadaan dia melakukan dosa, dia boleh gelak ketawa, terasa beres, tak ada masalah dengan dosanya. Dia tanya pasal apa, dia taubat ke? Innallaha ghafurur rahim, dia kata. Dia dah taubat, innallaha ghafurur rahim, dia serah urusan daripada Allah, dah taubat. Maka Nabi kata orang yang peseng lagu ni, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Wa'iyadu billah. Jadi biar kita ni, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Biar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikan kita orang sentiasa membersihkan diri, insya Allah. Baik. Ada pun hadis yang kedua, ialah kita nak kenal temang setia kita. Hadis tadi hadis bulan lepas, ni hadis bulan ni, hadis kedua ni. Kita nak kenal kawan kita hak baik. Kawan kita hak baik ni, kita kata kawan sampai ke syurga, kita sebut, ya tak tu? Kawan ke syurga itulah kawan hak baik. Kalau kawan sekadar atas dunia, kawan sekadar minum kopi, ini bukan sahabat baik. Sahabat baik ialah sahabat sehingga akhirat, ya tak tu? Maka Nabi kata, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Tuan-tuan, ini kadang-kadang kita tak sedar. Nabi kata bila seorang tu mati,
Maka orang yang mati tadi akan diikut oleh 3 perkara. Satu, ittaba'al mayyitu al-mayyita thalathatun. 3 benda ni akan ikut orang yang mati. Dok kira dia ni raja ke, dok kira dia pemimpin ke, dok kira orang jual nasi dagang ke, dok kira dia ni pengayuh beca ke, dok kira lah dia ni kerja bandar ke, dok kira lah dia ustaz ke, dok kira dia imam. Bila mati 3 benda ni akan ikut. Kita semua hok dalam sejid ni, kalau panjang umur 3 benda ni akan ikut kita ke kubur. Apa benda? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Anak bini, anak beranak kita ikut kita ke kubur. Kalau ada bini merah hidung bini, ya tak tu? Sedih bini kita ni. Anak kita pun nangis juga sebetul. Tengok masa jenazah tadi, tengok nangis juga sebetul. Anak kita, dia akan ikut kita sampai ke kubur. Yang kedua, maluhu, harta hak kita ada. Batal buruk, sampai ke batal buruk kita letak dalam khanda, bawa ke kubur ni, nak lapik kita. Dan yang ketiga yang akan ikut kita, amaluh, hak benda kita buat masa kita hidup ni. Hak kita sedekah, hak kita semayang, akan ikut segala-galanya. Kebaikan kita buat ikut kita sampai ke dalam kubur. Maka Nabi kata fayarja'uthnan, 2 daripada 3 ni akan balik. 2 daripada 3 ni akan balik. Wa yabqa wahid, yang akan bersama dengan kita dalam kubur saja. Nabi kata yarja'u ahluhu wa maluh, anaknya akan balik, ahli keluarganya akan balik, hartanya akan balik. Yang akan kekal wa yabqa ma'u wahid, iaitu amaluh, yang kekal bersama kita dalam kubur ni amalan hak kita buat. Dah amalan mana tuan-tuan ni yang kita duduk sejid, hak ni hak akan masuk dengan kita dalam kubur. Dia tak balik-balik ni. Hak kita semayang, hak kita duduk kuliah maghrib, yang kita duduk baca Quran, yang kita duduk sedekah, yang kita duduk semayang, hak ni lah yang akan temang kita dalam kubur. Hak ni yang akan temang kita dalam kubur. Tapi orang tamak ke tak? Orang tak berasa tamak. Ini dalam waktu yang terdekat ni kan, kerajaan Istighfar dia ada satu dana nama dia Aifitri. Tidak tu? Dengar tak ni Aifitri ni? Orang gaji pendapatan 5,000 ke bawah, dengan tanggungan-tanggungan yang tertentu, maka dia akan dapat 400. Orang pendapatan 2,500 ke bawah, maka dia dapat silap 5,000 dapat 200,500. Orang yang dapat pendapatan 2,500 ke bawah dapat 400. Ke guna haji? Haji berapa? Banyak lagi daripada 5,000. Banyak lagi tak dapat. Jadi nak ceritanya, bila tahu lagu ni berebut ni nak isi Aifitri ni, saya cadang IP3 nak isi borang dia ataupun PRT 20 ni buat sejik. Bila nak dapat IP3, dia akan tengok PRT 20 ni, pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, dulu tambah isi. Bila ada PT 400, ada PT 200,500, maka kita ni berduyung-duyung cari rumah JPKK. Ya ke tak tu? Ya ke tak? Ya ke tak? Pening JPKK ni. Jadi saya mencadangkan JPKK buat sejik lah. Buat sejik. Cara nak isi, orang mari semayang. Setuju tak Ustaz? Tengok mari seminggu baru beri borang. Gimana Ustaz? Biar dia mari seminggu, cukup seminggu beri borang. Kaji imam tak setuju. Baru masjid ni jadi ramai. Nak tunjuk bagaimana dahsyatnya dunia ini, sedangkan dunia ini kita tak akan bawa sampai ke hari akhirat. Benda yang akan temang kita sampai ke dalam kubur, sampai kepada mahsyar, kita tak sungguh seperti tu. Maka Nabi kata bini kita, ahli keluarga akan lari, akan tinggal kita. Harta benda yang kita miliki tak akan bersama kita dalam kubur. Batal hok duk lapik kita masa duk jadi mayat tadi, buat balik semula. Ya ke tak tu? Letak kita tanah.
letak tanah saja, batal buruk, buat balik semula. Nak royak dunia ni tak akan bersama dengan kita di alam barzakh, dan dunia ini tak akan bersama kita di padang mahsyar. Dah yang akan bersama dengan kita apa tuan-tuan? Amal. Amal kita tak berahi sangat buat. Ngaji Quran. Orang berahi ke tak? Orang berahi tak ngaji Quran? Ha? Ustaz berahi lah, orang kampung tak berahi. Ingat dulu kisah seorang tu imam yang ditikang dia besuk. Kes apa? Kes ngaji Quran subuh. Ngaji Quran subuh, orang naik tikang. Dia kata ganggu nak tidur. Ganggu nak tidur. Tikang tu imam. Dia bodoh tu imam tu kawan saya. Kes apa? Kes tak berahi. Tu imam baca Quran, ganggu tidur. Ini tuan. Nak cerita kepada kita ni, benda-benda hak kita nak bawa akhirat, ini benda yang syaitan tak akan izin, nafsu tak akan izin, menyebabkan kita malah dan sukar untuk melakukannya. Sedangkan benda itulah yang akan temang kita dalam kubur. Jadi hak kita ngaji Quran, hak ni akan temang kita. Hak kita sedekah, ini yang akan temang kita. Yang kita duk iktikaf di masjid, hak ni lah yang akan temang kita. Yang kita duk menuntut ilmu, hak ni lah akan temang kita. Yang kita duk solat sunat, hak ni lah yang akan temang kita. Hak lain semua balik, cuba bayar kami ni balik, hak dalam mayat duk dalam kubur, tak ada orang temang. Yang temang inilah benda dia yang saya sebut tadi. Tak kala ditanya marabbuka, hak ni tolong jawab. Allahu Rabbi, hak ni tolong jawab. Hak kita semayang ni tolong jawab. Dah kalau semayang pun malah. Semayang pun malah nak jawab Allahu Rabbi. Nak jawab Muhammad Rasuli wa Nabiyyi. Sedangkan dalam hidup kita tak pernah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda-benda yang duduk di hadapan kita. Mati ni barang pasti. Dok hari ni besok, dok besok lusa. Dok pagi petang. Yang banyak kali saya sebut tuan-tuan, mati ni barang pasti. Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Nusuk dalam gua, dalam bukit yang pejal pun, mati pasti akan pergi cari kamu. Nak mati pun mati, tak boleh mati pun akan mati. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mari belakang. Tua pun mati, muda pun mati. Orang berdosa mati, orang taat mati, orang bekal mati, orang tak bekal pun mati. Maka yang beruntung orang yang bersedia dengan amalan baiknya, maka amalan itulah yang akan menjadi temannya ketika mana dia di alam barzakh. Itu saja yang membezakan manusia ketika itu tuan-tuan. Baik dia raja, baik dia Perdana Menteri, baik dia wakil rakyat, bila masuk dalam kubur tidak dibezakan lagi. Yang membezakannya ketika itu hanyalah amal. Kalau raja tak ada amal, kena seksa juga. Perdana Menteri tak ada amal, kena seksa juga. Wakil rakyat tak ada amal, kena seksa juga. Tok imam tak ada amal, kena seksa juga. Ustaz tak ada amal, kena seksa juga. Tapi pok mak ni hok duk katih beca je, taksi beca. Tapi baik dia, jaga solat dia, jaga sedekah dia, jaga lidah dia, walaupun dia masuk dalam kubur sebagai seorang yang miskin, tak kaya, tak glamour, tak dikenali, bukan pemimpin, tapi Allah Ta'ala beri keistimewaan di atas amal yang dikerjakan ketika mana hidup. Jadi yang membezakan kita amal yang kita buat masa hidup. Jadi kerana itulah, bila Allah Ta'ala beri peluang kepada kita waktu malam, jangan tangguh nak buat benda baik siang esok. Idza asbahta fala tantaziril masa. Bila peluang kebaikan Allah Ta'ala buka pagi, jangan tangguh waktu petang. Wa iza amsayta fala tantazir sabah. Bila Allah Ta'ala buka waktu petang peluang beramal soleh, maka jangan tangguh sehingga pagi besok.
Kerana boleh jadi tak sempat nak buat pagi besok, malang tu adalah ajal bagi kita, wa a'udzubillah. Boleh faham semua ni? Boleh faham ke tak? Ha? Ke ustaz cakap tak boleh faham ni sejang ni? Boleh faham ke tak? Kalau boleh faham, kita berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.